Mereka ni mahir tentang hadis, mahir tentang agama, mahir tentang sunnah-sunnah Nabi. Ulama lah ni. Kita berlindung daripada kejahatan mereka tu. Sebab bukan semua ulama baik kan, ada ulama tu yang jahat. Yang kita duk minta berlindung ni, selamatkanlah kami daripada orang jahat tu. Kita tak minta selamatkan daripada ulama yang jahat tu. Berkata Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa menuntut ilmu antara ilmu pengetahuan yang menuju kerelaan Allah untuk beroleh harta benda duniawi, maka orang itu tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah. Jadi yang ni kita nilai sendirilah. Dulu ada ustaz-ustaz ke ustazah-ustazah yang kita kenal dalam televisyen kan, asalnya orang baik-baik, lepas tu terpengaruh dengan keduniaan. Mereka dimaksudkan dengan hadis ni lah. Sudah dijelaskan oleh Allah akan ulama su'. Ulama su' ni ulama jahat, dengan mencari dunia dengan ilmunya, dan ulama akhirat dengan khusyuk dan zuhud. Berfirman Allah Ta'ala, dan ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberikan kitab bahawa mereka akan menerangkan kitab itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya, kemudian janji itu mereka buang ke belakang dan mereka mengambil keuntungan untuk gantinya. Yang ni untuk orang-orang Yahudi lah asalnya dulu. Orang Yahudi ni macam kita cerita hari tu, dia tahu dah tentang agama Islam, tahu dah tentang Nabi Muhammad, dia tahu dah semua. Dia tahu dah Nabi Muhammad akan berhijrah ke Madinah, sebab melalui kitab dia dah disebut. Tapi sampai satu ketika semua tu dia tinggal. Sebab dia nakkan keduniaan. Dia tahu dah kalau Nabi Muhammad dari bangsa Quraisy yang naik, habis dah orang Bani Israel. Orang tak sanjung lah Bani Israel dah. Orang angkat orang Quraisy lah. Jadi dia tak mau. Sebab keduniaan dia. Sebab keduniaan dia sanggup selewengkan kitab dia sembunyikan benda-benda yang di dalam tu. Sebab keduniaan. Dia kalau boleh nak Nabi terakhir ni datang daripada Bani Israel, supaya orang boleh angkat mereka sebagai bangsa terpilih. Dia nak status bangsa terpilih tu sampai bila-bila. Tapi malangnya Nabi Muhammad datang daripada orang Quraisy. Terus dia tak setuju. Sebab dia tahu dah orang tak akan angkat dah Bani Israel. Jadi mereka ni ulama lah. Orang-orang Yahudi ni kira ulama lah, sebab dia tahu banyak benda. Dia kenal Nabi Muhammad macam kenal anak dia sendiri. Tapi bila Nabi Muhammad datang, dia tak mau mengaku. Dia sembunyi. Ilmu ada, tapi ilmu tu salah guna. Menyebabkan mereka ni antara umat yang paling terkutuk. Terkutuk di sisi Allah. Itu yang kita kata bahaya ilmu pengetahuan. Ilmu dah ada, tapi tak penuhi hak-hak dia, kena kutuk dengan sedemikian teruk oleh Tuhan. Berfirman Allah Ta'ala tentang ulama akhirat, bahawa antara orang-orang yang diturunkan kitab itu ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka tunduk kepada Allah dengan tidak menukar keterangan-keterangan Allah itu dengan harga yang murah. Mereka beroleh pahala dari sisi Tuhan. Yang ni orang Yahudi, orang Nasrani, dia dah belajar daripada kitab dia, tapi dia tak sembunyi. Yang mana yang betul dia cerita. Macam Rahib Buhairah. Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam sana. Satu orang rahib ni, berdasarkan kitab Taurat, kitab Injil, dia tahu Nabi Muhammad ni. Sebab tu dia pesan, dia kata, budak ni nanti jaga elok-elok. Sebab nanti orang akan cari, kalau orang tahu dia ni, orang akan bunuh. Dia masa tu dia agama Nasrani. Dia tak sempat masuk agama Islam pun. Rahib Buhairah ni. Ada lagi dia punya gereja tu, orang pergi melawat. Ada tempat dia. Gereja dia dah buruk lah, Rahib Buhairah. Sama juga dengan bapa saudara ke sepupu ke kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah ni dia ada satu Warqah bin Naufal. Saya lupa bapa saudara ke sepupu. Dia agama Nasrani. Dia duduk di Mekah. Bila Nabi Muhammad kali pertama kena peluk dengan Jibril tu, dia ketakutan. Siti Khadijah dia terus rujuk kepada saudara dia ni tadi, Warqah ni dia Nasrani, dia tahu kitab-kitab Injil. Bila cerita pada Warqah tu tahu dah dia ni Nabi akhir zaman. Tapi belum sampai masa dia nak dilantik jadi Rasul. Jadi Warqah tak ikut Nabi Muhammad lah. Cuma dia kata, kalau aku masih hidup ketika orang-orang memusuhi kamu, aku akan berjuang bagi pihak kamu. Tapi tak sempat, dia meninggal dulu. Sebelum Nabi Muhammad ni jadi Rasul, dia meninggal.
Berkata setengah ulama salaf, para ulama itu dibangkitkan dalam rombongan nabi-nabi. Di hari akhirat nanti ulama-ulama ni dia duduk dalam rombongan nabi-nabi. Tapi para qadi ni dia ada jawatan namanya kerajaan, mufti ke apa ke, dibangkitkan dalam golongan raja-raja. Ini pendapat sebahagian ulama salaf. Sebab qadi-qadi yang berkhidmat dengan pemerintah yang tak betul ni, mereka sedikit sebanyak dia akan terpengaruh dengan pemerintah yang tak betul. Sebab tu ulama dulu ni, kalau pemerintah tu tak soleh, dia tak mau jadi qadi. Macam Sufyan As-Sauri tu, pemerintah nak bagi dia jawatan, dia tak mau. Sebab dia tahu dah khalifah ni jenis teruk. Sampai khalifah semua tangkap dia, tu yang dia masalah lari tu. Yang dimaksudkan dengan pengertian qadi termasuklah seluruh ahli fiqh yang tujuannya mencari dunia dengan ilmu pengetahuan. Okey, yang terakhir hadis. Hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni kita sekadar bacalah. Kita tak jadikan hujahnya. Diwahyukan Allah kepada sebahagian nabi-nabi, katakanlah kepada mereka yang menuntut ilmu bukan untuk agama. Dia belajar ilmu agama tapi dia nakkan keduniaan. Belajar bukan untuk amal dan mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat, bahawa mereka memberi pakaian kulit kibas kepada manusia. Hati mereka seperti hati serigala, lidah mereka lebih manis daripada madu, hati mereka lebih pahit daripada periak. Aku dikecohkannya, nama aku dipermain-mainkannya. Ini nama Tuhan. Sesungguhnya akan aku buka bagi mereka fitnah yang meninggalkan kehairanan bagi seorang yang penyantun. Abu Darda yang bercakap ni siapa dia? Dia ni salah seorang sahabat Nabi, Abu Darda. Abu Darda ni Saidina Umar nak lantik dia sebagai governor dekat Syam, sebagai wakil pemerintah, tapi dia tak mau. Sebab berat tanggungjawab tu, dia tak mau, dia rasa dia tak mampu. Jadi Saidina Umar lantik dia sebagai tok guru. Kamu pergi Syam juga tapi jadi tok guru di sana. Tak mau jadi wakil pemerintah, tak apa, jadi tok guru. Abu Darda di sana. Dalam kitab Ihya ni banyak kita petik perkataan Abu Darda. Sebab dia memang tok guru sungguh lah. Jadi rasanya sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Secara ringkasnya kita masih dalam bab bahaya ilmu pengetahuan. Kita kena fahamlah, ada ilmu agama ni pun bahaya. Bukan kata senang, bahaya. Jadi insya-Allah dalam pelajaran yang akan datang kita sambung juga bab yang sama, masih panjang lagi bab ni. Sebelum masuk kepada bab tauhid, bab akidah, lambat lagi.